أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Isa bin Maryam alaihi massalatu wassalam. Nabi Isa ni ketika di mahsyar orang minta syafaat kepada Nabi Adam. Nabi Adam kata aku ada buat dosa dan salah, aku tak boleh beri syafaat. Tuan-tuan jangan ingat dosa macam saya dan kita semua. Nabi Adam hidup 940 tahun, buat satu je kesalahan. Satu je. 940 tahun. Nabi Adam sebut, aku ada buat kesalahan, hari ini aku tak boleh bagi syafaat kepada kalian. Kalian tu umat manusia keseluruhannya. Kemudian pergi dekat Nabi Ibrahim, sebut yang sama. Nabi Musa sebut yang sama. Bila sampai kepada Nabi Isa, Nabi Isa kata aku tak mampu bagi syafaat. Walam yadhkur dzamban. Tapi Nabi Isa tak sebut dosa. Subhanallah. Tetapi Nabi Isa tidak menyebutkan dosa. Dan beliau belum wafat. Nabi Isa belum wafat. Nabi Isa diangkat ke langit lebih kurang 2000 tahun yang lalu. Lebih kurang, bukan tepat, angka tu tak tepat. Lebih kurang 2000 tahun yang lalu. Diangkat ke langit dalam keadaan hidup-hidup. Sampai malam ini Nabi Isa masih hidup. Subhanallah. Ajaib. Satu hari nanti beliau akan turun dari langit, hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala selama 40 tahun, kemudian baru wafat. Nabi Isa makan, minum, berjalan, buang air besar dan kecil, berkahwin, punya isteri, punya anak, bekerja, tidur, dan menjadi Perdana Menteri umat Islam kesemuanya. Ingat saya nak sebut ke-8 tak? Ke-8 ada tak? Perdana Menteri dan Presiden umat Islam satu hari nanti. Tak ada siapa boleh lobby orang lain. Kesemuanya akan tunduk dan patuh kepada kepemimpinan Isa ibn Maryam. Imran dan Hinnah, dua-dua ni waliullah. Imran ayah kepada Maryam, Hinnah ibu Maryam. Tuan-tuan tengok susul galur dia. Masya Allah. Keluarga syurga. Tuan-tuan kena baca cerita keluarga syurga ni, kena tengok keluarga syurga ni. Apabila Hinnah mengandung, inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni, ya Allah, anak yang dalam kandungan ini aku wakafkan kepadamu, ya Allah. Belajar tuan-tuan, mak dan ayah, wakafkan anak ke jalan Allah. Berkata Hinnah, ya Allah, kandungan di dalam perut ini aku wakafkan kepadamu untuk berkhidmat di Baitul Maqdis. Dan selalunya yang berkhidmat itu lelaki. Kemudian dapat anak perempuan, iaitu Maryam. Inni u'idhuha bika, ya Allah, aku memohon perlindungan untuk mereka denganmu, ya Allah, daripada syaitan, gangguan syaitan dan iblis. Nampak tak? Daripada awal lagi si ibu tu berdoa kepada Allah, selalu mengulang-ulang doa tersebut. Ini asal keluarga syurga. Saudara, inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, ya Allah, aku mohon perlindungan daripada syaitan
untuk anak ini dan juga anaknya ya Allah. Maksudnya sekali dengan cucu dia, Maryam dan juga Isa. Tapi dia tak tahulah nak dapat Isa tu, tak tahu kan. Maryam. Doa itu untuk Maryam, tapi dia doa juga untuk cucunya. Tuan-tuan, kita anak umur 16 dah hisap rokok, dah tak mau semayang, baru nak berdoa. Tak tahu lah ustaz, siang malam berdoa ustaz. Keras sangat kan. Waktu dalam kandungan, doa itu bermula daripada dalam kandungan. Bahkan sebelum kahwin, memohon kepada Allah agar dikurniakan pasangan yang takut akan Allah, yang kenal akan Allah. Itu doa. Baru-baru dia nak datang zuriat yang takut dan kenal Allah. Tuan-tuan, cara bagaimana ahli keluarga syurga mendapatkan syurga dan redha Allah, ini dalam Quran. Maka dapat anak Sayyidatuna Maryam. Bila dah bernazar, sudah bernazar, maka Maryam diserahkan juga kepada Baitul Maqdis untuk berkhidmat. Membesarlah Maryam di dalam sebuah rumah ibadat khusus untuk dirinya. Disebutkan oleh para ulama tafsir, dalam rumah ibadat tersebut, bilik rumah ibadat ni macam bilik, dia saja boleh masuk, dan di situ ada 8 pintu untuk masuk ke situ, yang dikunci setiap hari oleh Sayyiduna Zakaria yang menjaga Maryam. Dia yang kunci keluar dan masuk. Maka beribadahlah Sayyidatuna Maryam ni siang dan malam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apabila Zakaria alaihissalam bawa masuk makanan sudah pun ada tersedia di sisi Maryam. Anna laki hadha, wahai Maryam, makanan ni siapa bawa? Huwa min indillah, makanan ni Allah yang bawa. Ish, apa jawab macam tu? Tuan cuba jawab macam tu. Ni Allah bawa makanan ni. Allah mana yang bawa kepada kamu ni makanan ni? Hebat sangat. Subhanallah. Tetapi itulah yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tuan-tuan, Allah ceritakan perkara itu di dalam Al-Quran. Presiden wanita dunia, Maryam bintu Imran. Dia presiden wanita. Tuan-tuan ingat nama presiden wanita, Maryam bintu Imran. Beribadat, berzikir kepada Allah, bermunajat, berdoa kepada Allah, sehingga mencapai satu tahap kedudukan bawah Nabi wanita ini. Sehingga pada satu hari Jibril datang dengan rupa paras manusia. Bila Jibril ada di depan dia, bila Jibril duduk di hadapan dia, Sayyidatuna Maryam pun tengok. Dia kata, aku berlindung dengan Allah daripada engkau, in kunta taqiyya, sekiranya engkau orang yang bertakwa kepada Allah. Tuan-tuan, Sayyidatuna Maryam sudah sampai satu maqam yang cukup tinggi macam tu, dia pun tak kenal yang tu adalah Jibril, sebab berupa-rupa manusia. Kita di kalangan kita hari ni ada ajaran sesat lah, dengan tok guru apa semua duduk dalam rumah, no? Bukan sampai tahap Sayyidatuna Maryam, bahkan apa nama ni, Jibril, Mikail, Israfil duduk main zikir dengan mereka kan, punya hebat. Sayyidatuna Maryam tak kenal itu sahih, tak kenal itu adalah Jibril, sehingga dia sebut, aku berlindung dengan Allah daripada engkau, sekiranya engkau seorang yang bertakwa. Sebab dia itu lelaki, dia duduk dalam bilik. Maka Jibril pun sebut, ana Jibril li'ahaba laki ghulaman, untuk bawa kepada kamu satu berita bahawa kamu akan mengandungkan anak. Tuan-tuan bayang, satu orang wanita yang tidak pernah sentuh lelaki, tidak pernah disentuh oleh orang lelaki, nombor telefon pun tak ada lah,
tak pernah cek, tak pernah cakap, tak pernah mesej, tak pernah disentuh oleh lelaki, tiba-tiba nak mengandung. Macam mana dia nak beritahu umat orang kampung tu? Kandungan makin besar, makin lama makin besar, 9 bulan. Tengok kandungan dia. Lalu dia pun keluar daripada bilik ibadat tersebut. Tuan-tuan semua kena ada bilik ibadat. Siapa yang rumah besar tu buat satu bilik khas untuk sembahyang. Jangan duduk makan bihun sup pula dalam tu. Bihun sup sagi lepak, main game, anak-anak masuk main game 2-3 orang, dia hilang barakah. Khusus untuk baca Quran, untuk zikir, munajat, menangis di hadapan Allah, qiyamul lail, bilik itu. Semua orang ada, tuan-tuan, semua orang ada. Zaman sahabat dulu, bila Nabi datang rumah, sahabat akan minta, ya Rasulullah, tolong solat di sini, aku nak jadikan ini tempat untuk aku ibadat. Nabi tanya, di mana? Dia pun tunjuk, Nabi pun solat di situ. Tempat Nabi solat, yang tu lah dia punya orang punya apa? Mihrab dia lah. Macam mihrab dia, tempat ibadat dia. Tuan-tuan, kalau ada tok guru datang masjid ke mana, tawarkan kat AJK, beritahu kat AJK, saya nak masak untuk makan. Sekali tuan guru habis ceramah, mai rumah saya. Kena bijak, tuan-tuan. Tok guru yang besar lah. Kami ustaz kecil-kecilan je. Tuan-tuan guru yang alim, yang saleh, beritahu kat AJK, kan, tak apa, Tuan Haji, saya dengan keluarga nak sedia makan untuk tuan guru makan di rumah saya. Bijak. Tok guru mai, tok guru boleh solat tak di bilik ni. Tuan-tuan, itu yang dilakukan oleh para sahabat dan semua orang-orang soleh sejak daripada Bani Israel. Saya cerita sikit. Maka Maryam pun keluar membawa kandungan dia pun pergi di sebatang pokok yang tidak berbuah. Air pun tak ada di kawasan tu. Jadi datang saat untuk melahirkan anak. Maryam juga merasakan kesakitan melahirkan anak. Dia rasa saat-saat tu, tuan-tuan. Dia bukan bila satu orang tu dah jadi orang yang Allah sayang, jadi wali, tak rasa apa. Kena pisau pun tak berdarah. Berjalan 100 km tak letih. Bukan maksudnya, tuan-tuan, bila jadi waliullah sampai dia tak rasa, dia tak ada asbab ni, tak ambil asbab, bukan begitu. Makhluk terbaik alam Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun makan. Memang ada mukjizat, Rasulullah tak makan beberapa hari, tak jadi apa. Itu mukjizat Nabi. Tapi yang 63 tahun Nabi hidup, kebanyakannya Nabi makan kan, Nabi tak makan? Makan. Ada beberapa hari Nabi tak tidur langsung, itu mukjizat Nabi. Langsung tidak tidur, itu mukjizat Nabi. Tapi yang 63 tahun tu Nabi tidur ke tidak? Tidur. Asbab. Asbab. Jadi kemudian melahirkan, saya pendekkan, kemudian melahirkan anak. Sebelum melahirkan anak, punya risau Sayyidatuna Maryam, risau, takut, resah dia. Apa, tuan-tuan, paling risau apa? Seorang wanita muda nak melahirkan anak, macam mana nak rasa kesakitan, siapa yang sambut bayi, dia seorang saja. Berkata mufassirun, bukan itu yang dirisaukan oleh Sayyidatuna Maryam, bukan itu yang dia risau. Bukan kesakitan melahirkan, bukan siapa yang akan sambut, bukan macam mana dia nak besarkan anak. Tuan-tuan, nak membesarkan anak, nak pelihara anak, satu benda yang susah. Bayi, benda yang susah. Kalau dia sakit, kalau kita tak tahu, bayi. Tapi Sayyidatuna Maryam, dia bukan risau yang tu. Yang dia risaukan ialah keturunan dia, keturunan yang mulia. Datuk dia orang yang mulia, nenek dia orang yang mulia, ibu dia orang yang mulia, ayah dia orang yang mulia. Tiba-tiba dia mengandung dan melahirkan tanpa suami. Buat pertama kali di dalam alam ini, dan itu juga yang terakhir. Tak ada dah, tuan-tuan. Semenjak Nabi Adam diciptakan sampai kiamat,
yang melahirkan tanpa suami seorang tu saja. Kalau tuan kata Hawa ada suami, Nabi Adam AS. Yang melahirkan tanpa suami itu saja seorang. Apa yang dia nak jawab? Takkan bila orang tanya, ni mana suami kamu? Memang saya macam ni. Allah Ta'ala takdirkan saya lahirkan tanpa suami. Siapa yang 1 bilion dalam alam tu yang akan percaya dengan percakapan dia? Tuan-tuan, siapa dia yang akan percaya? Macam hari ni 7 bilion. Seandainya Maryam hidup pada zaman ini, siapa yang akan percaya dengan perkataan dia tu? Allah takdirkan aku melahirkan tanpa suami. Tak ada orang boleh terima, tuan. Kecuali keluarga terdekat. Maryam ni bukan datuk, nenek, mak, ayah dia, bapa saudara, kesemuanya orang soleh. Tuan-tuan tengok dalam Quran, Nabi Zakaria itu juga saudara Maryam, dan juga Yahya, kan, Yahya sepupu Nabi Isa pun rasul. Tu semua keluarga dia pun, tuan-tuan. Dalam Quran Allah sebut ya ukhta Harun ma kana abuki, ya ukhta Harun, wahai ukhut Harun, saudari perempuan kepada Harun. Harun yang Allah sebut tu bukan Nabi Harun, tetapi adalah orang saleh yang merupakan saudara Maryam, juga orang saleh, sehingga Allah sebut nama dia di dalam Al-Quran, Harun itu. Tuan-tuan buka Quran selepas ni, cerita Sayyidatuna Maryam, ya ukhta Harun. Harun tu bukan Nabi Harun, tapi orang soleh. Semua Bani Israel kenal dengan keluarga Maryam, keluarga yang baik, keluarga yang soleh. Bila Sayyidatuna Maryam bawa kandungan dia, Allah ilhamkan kepada beliau untuk tidak bercakap dan tunjukkan kepada anak bayi yang dia bawa tu untuk bercakap. Dia tak payah cakap, tunjuk kepada bayi tersebut, iaitulah Nabi Isa ibn Maryam. Maka bila dah sampai dekat orang kampung apa semua, sampai kat orang kampung, tengok dia pun pegang. Orang kampung pun tanya, wahai Maryam, ini anak siapa? Anak saya. Wahai Maryam, ibu kamu orang baik? Tuan-tuan, dia tak tanyalah. Orang ramai biasa. Dah seorang datang, 2 orang, 3 orang datang, wahai Maryam, anak siapa? Anak saya. Wahai Maryam, keturunan kamu keturunan yang elok. Datang lagi yang lain, wahai Maryam, tak ada seorang pun di kalangan keturunan kamu yang berzina. Terus lemparkan tuduhan waktu tu. Bani Israel terus lemparkan tuduhan. Sayyidatuna Maryam diam, dia tak jawab. Orang datang semua, dia tak jawab, dia diam saja. Dan akhirnya ditunjukkan kepada Nabi Isa. Ditunjukkan kepada Nabi Isa. Lalu berkata orang ramai, takkan kami nak bercakap dengan bayi yang baru dilahirkan? Sayyidatuna Maryam tak jawab. Kemudian Isa pun bercakap ketika itu. Tuan-tuan boleh tengok dalam Quran, Nabi Isa bercakap, Inni Abdullah, sesungguhnya aku ialah hamba Allah. Tangan dia macam tu, bayi tu, tangan dia naik macam ni, tuan. Jari ni dia ada rahsia, tuan-tuan. Apa rahsia dia yang kita angkat waktu tasyahud? Ni dia ada rahsia dia. Tapi tak ada hadis lah apa rahsia dia itu tak ada hadis. Yang tu belajar tajuk lain. Yang tu dia ada rahsia dia. Para mufassir, sebahagian ulama tafsir sebut ketika Sayyidatuna Isa bercakap ketika bayi itu, Inni Abdullah, aku ialah hamba Allah, sambil mengangkatkan tangannya di atas daripada bahu tu, dan keadaan bukan dia berdiri lah, tuan, lampau sangat tu, diri berjalan pula kan, dalam keadaan berbaring tu lah. Kat tangan, sesungguhnya aku ialah hamba Allah, ataniyal kitab, Allah menurunkan kepada aku kitab. Sebahagian ulama tafsir sebut kitab itu ialah Injil, memang kita Injil lah, dan dibacakan oleh Sayyiduna Isa daripada dalam perut ibunya lagi.
dalam perut. Dah baca, ibu dia dengar, Maryam sudah dengar bacaan itu. Tapi yang tu bukan sanad yang sahih lah. Yang ni betul, yang ni yang Quran punya. Iaitu dia, bayi yang bernama Isa itu melihat orang ramai, aku adalah hamba Allah, Allah Ta'ala telah memberikan kitab kepada aku, wa ja'alani nabiyya, dan menjadikan aku seorang nabi. Tuan-tuan, bila dia bercakap inni Abdullah, aku hamba Allah, Allah pilih aku menjadi nabi, ayat itu membersihkan ibu dia Maryam alaihissalam. Bersih Sayyidatina Maryam, maksudnya bukan berzina. Memang anak itu daripada kandungan Maryam yang halal, tapi penuh dengan keberkatan. Wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kunt. Tuan-tuan, ni ayat Quran ni. Allah telah menjadikan aku nabi, Allah telah menjadikan aku ini berkat di mana sahaja aku berada. Wa awsani bis salati waz zakah. Allah telah berpesan kepada aku untuk tidak meninggalkan salat dan zakat. Tuan tengok apa yang dia sebut. Tidak meninggalkan apa? Tidak meninggalkan salat dan zakat. Wa barran bi ma dumtu hayya, selama mana aku hidup. Wa barran bi walidati. Nabi Isa pun tengok ibu dia. Ni sebelum nak sebut ayat ni, dia pun tengok ibu dia. Dia pun sebut wa barran bi walidati, Allah berpesan untuk aku taat dan patuh dengan ibuku. Walidah tu ibu, walid ayah. Kenapa dia tak sebut wali walidayya, ibu dan ayah? Sebab dia tiada, sebab Nabi Isa tak ada ayah. Sebab tu perkataan Nabi Isa ketika itu, Allah berpesan wa barran bi walidati, dia tengok mak dia, dia sebut dan Allah berpesan untuk aku mentaati ibu aku. Sonok ada ibu dia. Allahu akbar. Tuan-tuan jangan faham ayat ni maksudnya kena taat mak saja, bukan. Yang ni sebab Nabi Isa hanya ada ibu. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, Allah tidak menjadikan aku keras dan terhina, tidak. Wassalamu alayya yawma wulidtu, kesejahteraanlah ke atas aku hari aku dilahirkan. Wa yawma amutu, hari aku dimatikan. Wa yawma ub'atsu hayya, dan kesejahteraanlah ke atas aku hari aku dibangkitkan di mahsyar. Tuan-tuan, baru bayi sudah bercakap tentang salat dan zakat. Baru bayi sudah pun menyebutkan di hadapan orang ramai, dia dilantik oleh Allah menjadi Nabi. Subhanallah. Dan Rasul itu belum lagi wafat. Maka bergembiralah umat Nabi Muhammad yang masih hidup ni sampai malam ni. Bergembiralah umat Nabi Muhammad yang masih hidup pada malam ini, kerana Isa yang mulia itu akan turun satu hari nanti, wallahu a'lam, dan beliau belum turun lagi. Akan turun, kita akan tengok dia. Tuan-tuan, dia bukan roh, bukan bayang-bayang kan. Nabi Isa turun nanti bukan bayang-bayang. Pegang dia tak kena. Pegang boleh bersalam, bahkan dia akan punya isteri nanti di kalangan manusia ni. Memang dia pun manusia juga. Dia akan punya isteri, dia bahkan akan punya anak-anak. Allahu akbar. Tuan-tuan akan lihat seorang Rasul berjalan, seorang Rasul bagaimana dia makan, seorang Rasul bagaimana dia salat, seorang Rasul bagaimana dia ketawa, seorang Rasul bagaimana dia membesarkan anak. Dan Rasul itu adalah ulul azmi, bukan Nabi biasa. Bahkan di mahsyar, waktu semua Nabi lain menyebut dosa, kesemua Rasul lain menyebutkan kesalahan. Nabi Ibrahim sebut kesalahan, Nabi Nuh sebut kesalahan, Nabi Musa sebut kesalahan, Nabi Isa lam yadhkur zamban, dia tak sebutkan apa-apa dosa yang dia pernah lakukan. Masya Allah. Ini Nabi Isa. Satu riwayat yang bagi tahu di mahsyar nanti, yang datang berjumpa dengan Rasulullah, yang bercakap secara khusus kepada Rasulullah, untuk Rasulullah mohon dengan Allah syafaat, beliau adalah Isa ibn Maryam. Yang berani bercakap ketika itu. Semua Rasul lain tunduk, tak cakap, dia.
Satu-satunya Rasul yang berani bercakap waktu tu Isa bin Maryam. Dia pergi kepada Nabi Muhammad. Ni ada satu riwayat, dia yang bercakap, wahai Muhammad, sesungguhnya umat telah tunggu begitu lama, para Rasul dan Nabi juga tunggu begitu lama. Pohonlah kepada Tuhanmu wahai Muhammad, kata Isa bin Maryam.